Salam sejahtera dan salam Sarawak ku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 26 Mac 2020 bersama saya Ernest Jonathan Seribu. Memulakan buletin UKAS edisi tengah hari dengan perkembangan terkini COVID-19. Satu lagi kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan pada lewat malam Rabu dan menjadikan jumlah kematian akibat pandemik itu di Malaysia setakat ini sebanyak 20 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham menerusi kenyataan dalam Facebooknya mengesahkan kematian mangsa iaitu seorang lelaki berusia 76 tahun dari Kelantan. Jelasnya, mangsa disahkan meninggal dunia pada jam 4.35 petang Rabu di Hospital Sultan Ismail Petra, Kuala Krai, Kelantan. Tumpuan berikutnya, Syarikat Pembinaan Lebuh Raya Borneo Utara LBU menyumbang RM1 juta kepada Dana Bantuan Bencana Negeri Sarawak bagi membantu meringankan beban mereka yang terjejas akibat wabak COVID-19. Menurut Pengarah Urusan LBU, Muhammad Zaidi Abang Hibni, sumbangan itu sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat berkenaan dalam membantu rakyat negeri ini yang sedang berdepan situasi sukar. Selepas menyerahkan sumbangan kepada Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Datuk Amar Douglas Uga Embas di Kuching pada Rabu, Muhammad Zaidi berharap lebih banyak entiti korporat tampil untuk menghulurkan sumbangan kepada dana tersebut. Selanjutnya, dalam menempuh fasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP susulan COVID-19, golongan geledangan disediakan kemudahan anjung singgah bagi membantu mereka seperti penyediaan keperluan asas dan tempat tinggal. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, sepanjang pelaksanaan PKP, golongan gelandangan akan ditempatkan di anjung singgah bagi membendung penularan wabak COVID-19. For di gelandangan ini, kita takut mereka masih berjalan sana sini. So as the report that we have got, kita minta PDRM bekalkan kita dengan maklumat. So yesterday was 114. So today we want to see again whether the numbers are the same throughout the state dan apa yang hendak kita lakukan. Once we got information, we get the JKM to go to that particular place. Nasihat mereka jangan berkeliaran. Then we will provide them with food. Kalau di Kuching ini kita akan bawa mereka ke anjung singgah. Kalau di Miri di di Sibu, there's one place iaitu rest house, rest house lama dahulu. Miri saja yang tak ada tempat. That is our problem. Selepas mengadakan rondaan gelandangan di sekitar Bandaraya Kuching pada Rabu, Fatimah memberitahu sebelum ini pihaknya juga telah menyediakan tempat khas untuk golongan gelandangan di pusat bina diri, namun mereka tidak berminat kerana bagi mereka kebebasan adalah satu keutamaan. Berita seterusnya juga berkaitan COVID-19. Kementerian Pengangkutan prihatin dengan kekangan dihadapi rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19 apabila memberi kelonggaran memperbaharui lesen memandu sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Timbalan Menteri Pengangkutan Nasbi Habibullah berkata, pembaharuan lesen kenderaan motor LKM atau cukai jalan bagi kenderaan perdagangan turut dikecualikan sepanjang tempoh PKP. Road tax tidak timbul lagi cerita road tax selama 30 hari. Mana-mana yang ada road tax kereta tak ada timbul lagi selama 30 hari. Keduanya untuk lori-lori perdagangan yang punya lesen PSV GDL, jadi untuk checking pos pakom apa tak timbul lah disebabkan semuanya akan diberi kelonggarkan selama untuk 30 hari sehingga PKP ni perintah kawalan pergerakan ini masih dikuatkuasakan. Bercakap ketika ditemui Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di Kuala Lumpur, Ahli Parlimen Limbang itu bagaimanapun menjelaskan semua yang terlibat perlu memperbaharui lesen berkenaan dalam tempoh 30 hari selepas PKP diisytiharkan berakhir. And then the other thing yang kita ialah saya pun lah menghubungi bahagian darat di sini
dan telefon kontak khususnya LPKP Sarawak. Benda ni terkesan di sebelah utara Sarawak, di mana kita perlu mengantar barang keperluan melintasi negara Brunei Darussalam. That's where we can come in. Other parts of Sarawak tiada masalah when come to this thing. Jadi LPKP pun telah diarahkan untuk bekerjasama kepada lori-lori perdagangan yang membawa essential goods, membantu dari segi tentang permohonan online dengan negara Brunei, so that they can go through. Semua ini dipermudahkan. Beralih ke perkembangan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, prihatin dengan kesukaran yang dihadapi pelajar Politeknik Bukah, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Hanifah Hajah Taib, tampil menghulurkan sumbangan barangan keperluan pada Rabu. Beliau yang juga ahli Parlimen Bukah itu turut berharap pelajar-pelajar mematuhi PKP dan mengambil langkah-langkah pencegahan COVID-19. Sementara itu, seramai 605 orang pelajar Politeknik Bukah berada di asrama sejak PKP berkuat kuasa 18 Mac lalu. Berita seterusnya, Hospital Miri memerlukan kelengkapan makmal sendiri bagi mendapatkan keputusan ujian saringan COVID-19 dengan lebih cepat. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Sin yang mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian Miri bagi menangani wabak virus COVID-19 di Miri pada Rabu memberitahu ketika keputusan ujian perlu dihantar ke Mamal di Kuching dan ianya mengambil masa selama 48 jam. Sementara itu, beliau memberitahu kemudahan rehat bagi petugas barisan hadapan kini disediakan di Eastwood Valley Golf dan Country Club Miri berhampiran dengan Hospital Miri. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, sama-sama kita ikuti bacaan doa yang diketuai oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saudara sekalian menadah tangan untuk memanjatkan doa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita, negara kita dan seluruh umat manusia dilindungi olehnya. Kepada penganut agama bukan Islam, saudara-saudari bertafakur dan berdoalah mengikut ajaran agama masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا الله يا رحمن يا رحيم, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian Buletin UKAS edisi tengah hari bersama saya Enes Juratan Seribu dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada Buletin UKAS edisi petang. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.